Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan serba sedikit tentang soalan biologi bab 3 pergerakan bahan merentasi membran plasma. Bahagian A. Soalan 1. Raja 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji osmosis. Larutan garam pekat, ubi kentang mentah yang telah dikupas, air suling dan piring Petri. Apakah pemerhatian selepas 30 minit? A. Aras air dalam piring Petri menurun. B. Aras air dalam piring Petri meningkat. C. Aras larutan garam dalam ubi kentang menurun. D. Aras larutan garam dalam ubi kentang kekal sama. Baik. Air suling adalah hipotonik kepada subsel ubi kentang dan air akan meresap masuk ke dalam ubi kentang. Jadi, aras air suling pada piring Petri akan menurun. Jadi, jawapan B dan D adalah salah. Kemudian, larutan garam pekat adalah hipertonik kepada subsel ubi kentang dan air akan meresap keluar daripada ubi kentang. Jadi, aras larutan garam pekat akan meningkat. Jadi, jawapan C adalah salah. Jadi, jawapan yang betulnya adalah A. Aras air dalam piring Petri akan menurun. Soalan 2. Sepotong batang sawi hijau direndam dalam larutan sukrosa 30%. Pemerhatian yang manakah betul selepas 1 jam? A, B, C atau D? Baik, mari kita jelaskan setiap jawapan tersebut satu persatu. Bagi jawapan A, epidermisnya berada di bahagian dalam. Jadi, bentuk yang terhasil pada batang sawi hijau tersebut ialah melengkung keluar kerana sel pada batang sawi hijau tersebut berada dalam keadaan segar disebabkan direndam di dalam larutan hipotonik. B pula, epidermisnya berada di bahagian luar. Jadi, bentuk yang terhasil ialah melengkung ke dalam kerana sel pada batang sawi hijau tersebut berada dalam keadaan terplasmolisis disebabkan direndam di dalam larutan hipertonik. C pula, bentuknya lebih kurang sama dengan A iaitu mempunyai bentuk melengkung keluar, tetapi ia lebih melengkung disebabkan ia direndam dalam larutan hipotonik yang lebih pekat. Dan D pula, ia tidak mengalami sebarang perubahan kerana ia direndam ke dalam larutan isotonik disebabkan kadar air masuk dan keluar bagi larutan isotonik adalah sama. Jadi, sel akan berada dalam keadaan flasid. Baik, berdasarkan soalan, batang sawi hijau tersebut direndam dalam larutan sukrosa 30%. Untuk pengetahuan anda, larutan sukrosa adalah hipertonik kepada subsel. Jadi, keupayaan air di dalam sel adalah lebih tinggi daripada kepekatan air di dalam larutan sukrosa. Oleh itu, air akan meresap keluar dari sel secara osmosis. Jadi, bentuk yang terhasil pada batang sawi hijau tersebut akan melengkung ke dalam. Jadi di sini, jawapan yang paling tepat adalah B. Soalan 3. Raja 2 menunjukkan keadaan satu sel tumbuhan yang segar yang mula-mula direndam dalam larutan sukrosa 20% selama 30 minit dan kemudian direndam dalam air suling selama 30 minit. Sel tersebut ialah sel P, Q, R. Soalannya, urutan manakah yang betul bagi perubahan dalam sel itu? A. PRQ, B. QPR, C. PQR, D. QRP. Baik, seperti yang kita nampak, saiz vakuol pada P adalah normal kerana kadar air keluar dan masuk adalah sama yang di mana boleh dikatakan keadaan sel pada P ialah flasid. Jadi, P merupakan tumbuhan yang segar. Q pula, saiz vakuolnya lebih besar kerana air banyak meresap masuk ke dalam vakuol. Jadi, keadaan sel Q adalah segar yang di mana ia direndam ke dalam air suling. R pula, saiz vakuolnya lebih kecil kerana air di dalam vakuol meresap keluar dan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Jadi, keadaan sel pada R adalah terplasmolisis, di mana ia direndam ke dalam larutan sukrosa. Jadi, perubahan awal pada sel itu adalah P, kerana pada mulanya tumbuhan tersebut masih segar
dan masa belum direndam dengan mana-mana larutan. Jadi, jawapan bagi B dan D adalah salah. Perubahan kedua pada sel itu adalah R, kerana berdasarkan soalan, ia direndam ke dalam larutan sukrosa 20% terlebih dahulu, di mana sel akan berada dalam keadaan terplasmolisis. Dan perubahan yang seterusnya adalah Q, kerana setelah itu ia direndam ke dalam air suling di mana sel akan menjadi segar. Jadi, jawapan bagi C adalah salah. Dan jawapan yang tepat adalah A, iaitu PRQ. Soalan 4. Raja 7 menunjukkan sel tumbuhan di dalam larutan isotonik. Raja manakah yang menunjukkan sel itu setelah direndam dalam larutan hipotonik? A, B, C atau D? Baik, mari kita jelaskan pada setiap jawapan tersebut satu persatu. Bagi jawapan A, bentuk vakulnya lebih kecil kerana banyak air yang meresap keluar daripada vakul disebabkan ia direndam di dalam larutan hipertonik. Jadi, sel dikatakan dalam keadaan terplasmolisis. B pula, bentuk vakulnya adalah normal kerana kadar air masuk dan keluar daripada vakul adalah sama disebabkan ia direndam di dalam larutan isotonik. Jadi, sel berada dalam keadaan flasid. C pula, bentuk vakulnya lebih besar kerana banyak air yang meresap masuk ke dalam vakul disebabkan ia direndam di dalam larutan hipotonik. Jadi, dalam keadaan ini, sel dikatakan berada dalam keadaan segar. Bagi D pula, ianya tidak mempunyai vakul. Jadi, secara automatik, jawapan bagi D adalah salah kerana setiap tumbuhan mempunyai vakul. Baik, berdasarkan soalan, ia mahukan hasil bentuk sel tumbuhan tersebut apabila direndam ke dalam larutan hipotonik. Jadi di sini, jawapan bagi A dan B adalah salah. Jawapan yang paling tepat adalah C. Soalan kelima. Seorang suri rumah mendapati bahawa irisan timun menjadi lembek apabila direndam ke dalam larutan garam. Proses manakah yang menyebabkan irisan timun itu menjadi lembek? A. Air meresap masuk ke dalam irisan timun secara osmosis. B. Air meresap keluar daripada irisan timun secara osmosis. C. Garam memasuki irisan timun secara pengangkutan aktif. D. Garam keluar daripada irisan timun secara pengangkutan aktif. Baiklah, mengapakah timun menjadi lembek? Hal ini kerana air meresap keluar dan sel menjadi terplasmolisis kerana irisan timun tersebut direndam di dalam larutan garam, di mana larutan garam merupakan larutan hipertonik yang di mana air meresap keluar daripada sel secara osmosis. Dan di sini kita boleh lihat jawapan bagi A, C dan D adalah salah. Jadi, jawapan yang tepat adalah B, iaitu air meresap keluar daripada irisan timun secara osmosis. Soalan 6. Apakah yang akan berlaku kepada eritrosit apabila direndam dalam air suling? A. Meletus. B. Segar. C. Flasid. D. Krenasi. Baik, untuk pengetahuan anda, eritrosit ini merupakan sel darah merah. Berdasarkan soalan yang diberikan, bagaimana keadaan eritrosit apabila direndam ke dalam air suling? Okey. Larutan air suling adalah hipotonik kepada sel. Air akan meresap masuk ke dalam sel eritrosit dan sel akan mengembang dan akhirnya pecah kerana membran plasma pada eritrosit bersifat kenyal disebabkan tidak mampu menahan tekanan segar. Jadi di sini, kita boleh lihat bahawa jawapan yang paling tepat adalah A, meletus. Bahagian B. Rajah 2.1 menunjukkan sel tumbuhan yang telah direndam di dalam larutan sukrosa 30%. Soalan A Roman 1. Labelkan X dan Y. Berdasarkan rajah, satu contoh komponen sel tumbuhan diberi, iaitu dinding sel. Jadi, kita boleh lihat di mana X ialah membran plasma dan Y ialah vakul. Soalan A Roman 2. Namakan larutan yang mengisi ruang antara dinding sel dan X.
terangkan bagaimana larutan itu mengisi ruang tersebut. Nama larutan itu ialah larutan sukrosa 30%. Baik, terangkan bagaimana larutan itu mengisi ruang tersebut. Dinding sel bersifat telap dan larutan sukrosa meresap melalui dinding sel tersebut. Soalan B. Sel tumbuhan dalam rajah 2.1 telah mengalami plasmolisis. Terangkan bagaimana ini berlaku. Baiklah, larutan sukrosa 30% adalah hipertonik terhadap sel. Dan keupayaan air dalam larutan sukrosa 30% adalah kurang daripada sel dan air meresap keluar secara osmosis. Saiz vakuol pula mengecut dan membran plasma menjauhi dinding sel dan sel menjadi terplasmolisis. Soalan C. Rajah 2.2 dan rajah 2.3 menunjukkan keadaan dua pokok yang telah diberi baja. Pokok pada rajah 2.3 diberi baja secara berlebihan. Soalannya, terangkan keadaan pokok pada rajah 2.3. Baik, di sini kita dapat lihat bahawa rajah 2.2 menunjukkan bahawa pokok itu dalam keadaan yang segar. Manakala keadaan pokok pada rajah 2.3 adalah sebaliknya. Pokok tersebut telah menjadi layu kerana kehadiran baja yang berlebihan meningkatkan kepekatan air tanah. Dan keupayaan air dalam sel akar rambut lebih daripada air tanah. Dan hal ini menyebabkan air meresap keluar daripada sel secara osmosis. Dan ia juga menyebabkan sel mengalami plasmolisis dan sel menjadi terplasmolisis. Soalan D. Rajah 2.4 menunjukkan satu kaedah pengawetan sayur-sayuran, bekas, larutan garam dan sayur. Soalannya, terangkan kaedah yang digunakan. Baiklah, larutan garam adalah hipertonik kepada subsel sayur dan keupayaan air di dalam larutan garam adalah lebih rendah daripada subsel sayur. Dan ia menyebabkan air meresap keluar daripada subsel sayur secara osmosis dan sel menjadi dehidrasi. Ia juga boleh menyebabkan bakteria tidak boleh tumbuh tanpa air. Baiklah, terima kasih kerana telah melihat video ini. Diharapkan agar video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua.